Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Adi dalam subjek matematik. Untuk subtopik kali ini kita akan sentuh berkenaan tentang aset, liability, cukai dan juga faedah. Sebelum tu, bagi siapa yang baru sahaja masuk TV Pendidikan Seri KK, jangan lupa tekan like, share dan subscribe. InsyaAllah tengok konten seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa buang masa, mari kita mulakan. Untuk subtopik kali ini kita ada 4 perkara baru, iaitu pertama sekali adalah aset, liability, faedah dan juga cukai perkhidmatan. Sebelum kita lanjutkan kepada keempat-empat ini, kita perlu tahu apakah maksud kepada istilah 4 ini. Yang pertama, aset. Aset adalah apa-apa harta benda atau apa-apa perkara yang kita miliki. Contohnya seperti rumah, kereta dan sebagainya. Untuk liability pula adalah tanggungan keuangan ataupun hutang yang kita ada. Untuk faedah ni dia ada 2. Satu adalah sejumlah wang yang diberikan oleh bank selepas kita menyimpan di dalam bank mereka selama setahun, ataupun apabila kita meminjam wang daripada satu institusi dan mereka akan bagi faedah ataupun duit tambahan berapa yang kita perlu bayar. Jadi untuk tengok istilah-istilah ini, kamu boleh juga rujuk dalam teks bermula muka surat 79. Subtopik bermula muka surat 79. Sebelum kita mula pada pengiraan, kita bincang dulu 2 perkara ini. Yang pertama iaitu aset dan juga liability. Untuk aset dan liability, dia tidak ada kiraan khusus ataupun pengiraan khusus macam faedah dan juga cukai. Untuk aset dan liability, kamu cuma perlu fahamkan soalan, kemudian keluarkan dan senaraikan apa asetnya, apa liability-nya. Contoh, kamu boleh tengok muka surat 80. Dia ada 2 orang yang berbeza, mempunyai simpanan yang sama, tetapi bila kamu lihat kepada aset dan liability mereka, kedua-dua orang ini mempunyai aset dan liability yang berbeza. Artinya salah satu sekiranya dia mempunyai aset yang lebih dan liability yang kurang, bermakna dia seorang yang sangat bagus dalam pengurusan bank. Manakala yang satu lagi sekiranya aset dia kurang daripada liability, artinya liability-nya tinggi, bermakna orang itu sangat lemah dalam bab pengurusan wangnya. Difaham? Untuk 2 tu tidak banyak pengiraan, kamu cuma perlu senaraikan, dan kemungkinan paling-paling soalan dia akan minta berapakah jumlah pendapatan bersih. Bermaksud macam mana mendapat pendapatan bersih, kamu cuma perlu tolak dengan hutangnya sahaja, iaitu liability. Seterusnya kita teruskan kepada faedah. Faedah seperti yang Ustaz bagi tahu tadi, ada 2 perkara, ada 2 jenis. Yang pertama adalah wang yang diberikan kepada kita selepas kita menyimpan setelah sampai tempoh matang, iaitu 1 tahun. Ataupun istilah lain adalah dividen ataupun bonus. Pernah dengar kan? Yang kedua adalah tambahan cas ataupun kalau istilah lain kita panggil bunga. Contoh, sekiranya kamu meminjam PTPTN, dia akan ada faedah sebanyak 1%. Itu kemudian kita bincang. Kita tengok dulu yang bahagian pertama, iaitu bonus ataupun dividen. Kita buat contoh yang baru. Azman menyimpan sebanyak 1.200 setahun.
1.200 setahun. Dalam tempoh setahun itu Azman sudah menyimpan sebanyak 1.200 di sebuah bank. Dalam bank itu. Kemudian bank tersebut memberikan 3% faedah ataupun kita panggil dividen dan bonus. Okey, berapakah jumlah akhir wang simpanan Azman? Andai kata Azman tidak keluarkan duit dia simpan di sana 1.200 tu, kemudian berapakah bonus wang simpanan campur bonus yang dia perolehi? Okey, jom kira. Pertama sekali kita perlu tahu dulu nilai faedah. Tadi dia ada bagi tahu 3%. Jadi pengiraannya kamu kena letak wang simpanan di sini. Okey. Wang simpanan kamu kena darabkan berapa faedahnya dalam bentuk peratus. Kemudian kamu kena darabkan berapa tahun orang tu menyimpan. Okey. Tempo. Kebiasaannya faedah diberikan dalam tempo setahun. Okey, bukannya 1 bulan. Biasanya dalam tempo 1 tahun. Jadi kamu letak sini tempo. Kalau kamu letak nomor 1 pun tidak ada masalah. Tetapi bahagian yang di sini perlu letak peratus, sebab dia bagi peratus. Kalau kamu letak 3 di sini, dia tidak menunjukkan apa-apa. Maksudnya tidak ada kaitan dengan soalan. Kamu letak 3, apalah 3 tu? Jadi kamu kena letak peratus. Di sini pula kamu kena letak unit ringgit Malaysia ataupun RM 1.200. Okey, mari kita 1.200 darab 3. Okey, ingat sebelum ni saya sudah terangkan, sekiranya peratus bila kita mau memudahkan pendaraban, kita perlu tukar kepada pecahan. Tulis balik 1.200 darab 3 ke 100. 3% sama dengan 3/100. Pandai. Okey, kemudian darab 1 tahun. 1 ni istilah dia setahun. Okey. Ini kita boleh mudahkan ataupun kita potong 2 sifar potong dengan 2 sifar, tinggal 12 dan 3. Jadi 13 darab 12 darab 3 berapa? Sifir dah lepas lagi. 12 darab 3 adalah 36. Adakah itu jawapannya? Tidak, ini baru setengah jalan. Kamu baru dapat nilai faedah dia. Jumlah pendapatan belum dapat. Okey, mudah saja. Bila sudah dapat nilai faedah dalam bentuk ringgit, kamu cuma perlu tambah dengan wang simpanan yang awal-awal tadi, iaitu 1.200. Jadi 1.200 kamu tambah RM36, iaitu faedahnya. Ini simpanan, ini adalah faedah yang 3% tadi. Boleh faham? Jadi 1.200 tambah 36, pandai. 1.236 itu adalah jawapan yang terakhir. Itu artinya 1.236 adalah jumlah pendapatan Azman selepas setahun menyimpan. Difaham? Okey, kita teruskan bahagian yang kedua, iaitu kena tetap cukai pendapatan. Jom. Okey, seterusnya adalah berkaitan tentang cukai perkhidmatan. Cukai perkhidmatan ni kamu boleh rujuk ataupun kamu boleh tengok di bil-bil ataupun resit-resit yang kamu dapat selepas kamu makan di restoran, bil elektrik, bil air, biasanya akan ada pada bahagian bawah bil tersebut. Dia akan ada tulis di situ ataupun nyatakan di situ
cukai. Oke, berapa cukai ini? Oke, untuk di Malaysia cukai standar adalah 6%. Ingat 6%. Oke, biasa ajarkan, nyatakan juga di bawah bil tersebut cukai 6%. Oke, contohnya jumlah RM45 ini kamu bayangkan kamu makan di restoran, kemudian lepas dari kira-kira RM45. Kemudian dimasukkan cukai 6%. Oke, yang RM45 ini bukan jumlah akhir ataupun jumlah yang kamu perlu bayar, belum lagi masuk cukai. Jumlah bayaran yang akhir adalah jumlah makanan itu campur dengan ataupun tambah dengan cukai. Oke, macam mana kita mau kira? 6% macam biasa kamu tukar kepada pecahan. Boleh? Oke. RM45 darab 6/100. Oke, ini topik kita. Manakan sifar yang di sini di belakang titik perpuluhan, jadi kita tidak boleh potong. Kalau kamu potong pun sia, sebab dia masih 45 ringgit. Cuma kamu potong. Sini kamu potong ataupun kamu kira dari belakang berapa titik perpuluhannya? 1, 2. Ada 2 titik perpuluhan. Jadi titik perpuluhan ini kita pindah ke sini. Paham? Jadi KM ataupun sifar perpuluhan 45 sen darab 6. Oke, 45 darab 6. Oke, untuk mudahkan kira, kamu darab dalam bentuk lazim. Darab dengan 6 sampai ing pun habis. 6 darab 5 30, 6 darab 4 berapa? 24. 6 darab 24 tambah 3 27. Letak titik perpuluhan dan letak 2. 6 darab sifar adalah sifar tambah 2 letak 2. Jadi cukainya adalah RM RM2.70. Oke, boleh nampak? Dengan jelas RM RM2.70. Ini cukai ya, bukan bayaran akhir, tetapi cukai. Oke, cukai 6% daripada RM45 adalah 2.70 sen ataupun RM2.70. Jadi jumlah bayaran terakhir kamu cuma perlu letak di sini RM2.70. Jadi berapa jumlah terakhir? RM 45 tambah RM2.70 berapa? 47.70 sen. Jumlah terakhir adalah RM RM47.70. Itu adalah bayaran akhir bagi makanan yang kamu makan di restoran itu. Oke, ini paham? Jumlah cukai perkhidmatan kamu kena cari dulu nilainya berapa, kemudian baru kamu tambah. Itu adalah cukai perkhidmatan. Oke, kamu boleh rujuk dalam buku teks buka surat 82, lebih kurang juga contoh, ataupun kamu coba buat sendiri. Kamu ambil bil elektrik atau bil air di rumah, coba kamu kira betul atau tidak pengiraannya. Oke, itu sahaja setakat ini. Insya Allah kita akan sambung bab yang seterusnya pada sesi PDPC akan datang. Oke, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.